Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini adalah satu perkongsian guide yang mana ingin membantu adik-adik calon SPM 2020 untuk melaksanakan kerja khusus mereka ya. Kerja khusus kali ini diberi tentang tajuk kelab dan persatuan. Jadi kita ada sesuatu yang fresh dan baru juga. Tajuk dia kelab futsal sekian-sekian. Betul? Okey, sebelum tu saya nak beritahu dulu kami ada disclaimer sikit lah. Kami ni hanya nak bantu bagi idea bagaimana nak buat ataupun nak laksanakan kerja khusus awak. Bukanlah kami nak memberi jawapan sepenuhnya. Okey? Selebihnya effort anda dengan cikgu anda lah. Maknanya awak buat assignment ni, ni kerja khusus ni assignment lah. Awak buat mesti tunjuk cikgu awak. Tunjuk effort awak. Okey cikgu, saya dah siap dah. Dari A sampai B contohnya. Tunjuk cikgu awak. Sentiasa tunjuk. Sentiasa bertanya. Kalau cikgu awak kata, ni silap ni betul kan? Sila betulkan. Sebab apa-apa pun, guru di sekolah yang akan memberi markah. Berapa persen nak bawa SPM? 20%. Okay? So sementara tu saya tunjuk dulu soalan dia. Okay? Mungkin ada yang dah dapat soft copy, dah cikgu ada yang dah post pada anda. Bagus cikgu-cikgu semua. Walaupun cuti PKP Okay, kita tengok dulu soalan dia. Okay, this is the question, betul? Kalau print ni tebal berbenar. Tebal sangat lah So you all boleh tengok masing-masing. Bacalah dari ayat ke ayat. Jadi dia cerita dah kita ni pengurus kelab futsal dan sebagainya. So saya segera pergi ke muka surat 6. Mungkin ada yang baca-baca blur, dia ada sampai blok kepala. Apa benda nak buat ni? So sebenarnya checklist dia ada berada di muka surat muka surat 5, nombor 6. Ini adalah checklist yang anda perlu perhatikan. Okay. So checklist ni sebenarnya sangat membantu untuk awak track. Saya dah siap yang mana, saya dah siap yang mana dan sebagainya. So adik-adik perlu tengok ni lah. Okay. Ada yang bertanya kepada kami, ada yang WhatsApp, ada yang dia tanya kat Facebook, dia tanya kena pakai komputer ke cikgu? Ya betul. So kena ada soft copy lah. Sebab ayat dekat bawah dia ni, dia ada tulis apa? Calon diperuntukkan 12 minggu dan sebagainya, hasil projek menggunakan perisian yang sesuai. Okay, perisian yang sesuai. Apa maksud perisian sesuai? Kalau you pakai komputer tu, mungkin kena pakai Excel, mungkin kena pakai Word dan sebagainya lah. Okay, so kalau adik-adik baca kat sini, mana dia tadi? Ni, ikut ni. Dan dicetak dengan mematuhi peraturan berikut. Okay, tolong jangan plagiat ataupun jangan meniru orang. Jangan ambil hasil member, lepas tu awak buat je. Awak photo state je, jangan. Cikgu awak boleh bau cikgu awak boleh tahu. Okay, so ikut arahan ni, saiz kertas mesti A4, jangan saiz kecil, besar-besar sangat. 12 point, maknanya font dia 12, lepas tu font dia mesti Times New Roman jenis yang tu. Tak boleh yang fancy-fancy ataupun yang pelik-pelik. Mesti ikut Times New Roman. Okay, so kita sepanjang sharing kami akan go through satu persatu. Okay, so jom kita tengok atas sikit. Kita akan berdasarkan orang kata berdasarkan checklist ni lah kita akan buat. Okay, so itu saja untuk pengenalan ni. So kita akan tengok apa kita nak study kali ini. Okay, now kita nak buat soalan ataupun checklist yang pertama dan kedua. Dalam muka surat 5 tu kita ada A, B sampai bawah tu kan. So yang ni A dengan B saja, pengenalan kelab dan juga profil kelab. So kalau nak buat pengenalan kelab ni kena mengayat lah. Kena buat karangan. Ideanya apa? Sebenarnya idea dia daripada muka surat 2 punya soalan. Soalan UOL yang tebal tu pergi kat muka surat 2 kat situ lah. Okay. Kalau profil kelab pula kita kena buat kat kotak-kotak tu lampiran A. Okay. So jom kita nak tengok macam mana nak buat. Baik, kalau ada yang bertanya ni, mana nak dapat template-template jawapan ni? Okay, you all boleh subscribe
You all boleh tengok dekat bawah posting YouTube ni. Dia ada detail, ada link untuk Google Form. Isi kat form tu. Dari situ kita akan ambil you all punya email address, masukkan dalam Google Classroom. You akan terima invitation and then you akan boleh masuk Google Classroom untuk download. Okay, so semua apa-apa yang you nak download boleh, insyaAllah ada. Okay, so kita bantu apa yang boleh. Kita besarkan sikit ni. Kali ni kita nak mengayat. Mari dah kita. Mungkin tak perfect tapi boleh lah bagi idea Okey, mana pula cursor saya ni? Okey, so kita mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelab. Allahuakbar. Dia jadi lain pula. Jangan melompat-lompat. Biasa dah tu kan? Okey, so kita mulakan. Kelab. Futsal. Inspirasi JJ. Ialah sebuah kelab sukan dan rekreasi yang telah ditubuhkan sejak bila? You boleh letaklah sejak bila kan? Bacalah kat situ. Sejak 1 Mac 2018. Kelab ini telah bertapak di daerah Gombak. Contohlah. Alamat. Lepas tu cakaplah. Kelab ini telah didaftarkan dengan ROS, Registrar of Society, pada ataupun dengan alamat, tulis dengan alamat. Kat mana awak berdaftar? So awak tengoklah. Daftar, kalau kita orang letak alamat area-area Rawang lah. Kita orang area Rawang. Kita pun boleh letak persiaran. Pinjamlah mana-mana yang dekat-dekat yang korang. Buat search sikit, research sikit. Lihat. Sentakan. Okay. Persiaran Puteri Haid, Taman Mas. Ni pun saya buat Google searching je ni. Rawang, Selangor. Boleh lah kot. Okay, so pandai-pandai lah. So kita nak tahu kita ni bila ditubuhkan. Itu semua idea daripada muka surat 2. Aktivitinya apa, berapa ahli. Setakat kelab ini telah mempunyai berapa orang ahli. Tulislah. Hilang pula Selangor. Tekan. Kelab ini mempunyai 200 orang ahli berdaftar. Dan sentiasa aktif menjalankan aktiviti berbentuk pembangunan sukan, terutamanya sukan futsal di sekitar Rawang. Buatlah ayat sedap-sedap. Upkanlah sikit lah kelab korang. Up. Ni bagi idea je. Okay, so dah tahu berapa orang ahli kan. Aktiviti dia buat pembangunan sukan. Mungkin ada latihan, bukanlah setakat sewakan tempat je. Ada pembangunan sukan. Ada latihan untuk adik-adik kecil. Contohlah. Itu masuk pembangunan sukan ni lah. Okay, lepas tu cakaplah kelab juga seiring dengan cakaplah seiring dengan ya Allah, salah je. Marah je ke BM. Seiring
dengan saranan kerajaan untuk membina masyarakat yang sihat dan sejahtera. Kelab ini telah pun menjalankan ataupun melaksanakan program tahunan, iaitu apa, pertandingan ke bersama masyarakat, bersama komuniti, bolehlah sama komuniti, iaitu cakaplah pertandingan futsal. Futsal pula, astaghfirullahaladzim. Futsal. Dan itulah. Itu bagi idea lah, maksudnya kita ni aktif. Kita ni kenal masyarakat. Okay. So kelebihan kita, lepas tu cakap lah sebab tertubuhnya kelab ni. Antara sebab kelab ini ditubuhkan bila memenuhi permintaan setempat. Komuniti di kawasan ini terdiri daripada anak muda. Terdiri daripada berapa orang? Okey, buat ayat lain sikit. Tulislah 60% dari komuniti kawasan ini merupakan remaja dan belia yang memerlukan ruang dan peluang untuk rekreasi. Macam itulah. Buatlah ayat macam tu. Rekreasi. Maka sukan futsal adalah antara favourite rakyat Malaysia. Adalah antara favourite bahasa Melayu. Apa? Pandai-pandailah korang. Favourite anak muda remaja masa kini. So awak, maknanya sebab kita buat kelab ni memang ramai suka. Lepas tu tak ada tempat nak main. Kalau tak ada tempat nak main, boring lah kan. Takkan nak main aktiviti tengah-tengah jalan kan. So kita buat satu tempat, kita buat untuk dia. Macam tu. Cukup dah tu. Lepas tu korang carilah sebab lain. Okay. Mungkin sebab lain apa mungkin tercetusnya terbinanya kelab ni daripada KRT. Apa? KRT you all nak membesarkan. Okay. KRT you all nak membesarkan apa tu? KRT tahu tak KRT? Komuniti kejiranan tetangga tu. Rukun tetangga sebelum ni dah ada. So kita nak besarkan. So bolehlah. Cakaplah kelab awak ni asalnya daripada kelab rukun tetangga saja. Lepas tu dah baki besar-besar ramai join. Contohlah. Okay, lepas tu nak buat apa tu? Ada idea lagi? Maksud saya ada apa benda lagi? Risiko. Okay, risiko. So, buatlah idea sebab-sebab korang. Risiko yang mungkin ditanggung, mungkin dihadapi pihak kelab pada masa akan datang. Dating pula, biasalah tu komputer kan. Ialah
Kekurangan apa? Kekurangan pelanggan akibat dari okay. Persaingan dari pembukaan gelanggang futsal yang baru di kawasan sekitar. Kalau nak letak kata ada rival, boleh je letak. Tak letak aja ke mana, boleh sekati tak letak. Ada apa yang dia tinggal tadi? So idea dia dah ada, kelab apa dah, aktiviti apa dah. Ada bisnes kecil. Oh, bisnes kecil. Kita tak cakap okay. Selain dari mengurus kelab, selain dari menjalankan aktiviti bagi ahli kelab, kelab ini juga mempunyai berapa gelanggang? 3 buah gelanggang futsal untuk disewakan kepada orang awam. Maknanya bukan untuk ahli kelab saja kan? Bukan kita-kita je. Lepas tu cakap jugalah kadar sewa yang dikenakan juga adalah berpatuh dan mengikut masa dan waktu tertentu. Okey lah tu. Okey, settle. So macam tu lah. Cikgu, satu muka surat okey tak? Okey. Ni buatlah cantik sikit, masuk sikit. Ni korang tekan tepi, tekan tab. Kat komputer, kat keyboard tu, tekan tab. Ni tak cantik ni, you cantikkan lagi. Tu kena macam ni. Nampak alignment ni cantik. Bagi kat sini. Okay, buat justify. Pandai-pandai lah. Okay. So, saya dah bagi idea yang tu, pengenalan kelab settle. Kita nak share lampiran A pula. Okay, jom. Mana lampiran A yang ada kotak-kotak tu kan cikgu? Yes. So, ni lampiran A. Saya besarkan sikit. Okay, awesome. Okay. Profil kelab dan persatuan. Nama kelab dan persatuan. Nama masing-masing lah. Kelab, futsal, apa-apa sekian. Okay. So, macam kita orang letak kelab, futsal, Inspirasi JJ. Nama pengurus kelab, nama anda sendiri. Okay, so saya letaklah Muhammad Firdaus bin Abdullah. Terima kasih. Ni nama masing-masing lah, maksudnya nanti cikgu awak tak ada cam pula siapa ni. Lokasi dan alamat, letaklah lokasi persiaran berbagai. Ni buat research lah. Saya kata tadi. Cikgu letak alamat rumah saya lah. Kalau cikgu awak bagi, silakan. Kalau ada setengah cikgu dia tak bagi. Dia nak lah, at least benda yang real lah. Resourcing ni antara skill yang perlu ada di kalangan sekolah menengah. Sebab masuk universiti nanti resourcing ni, kemahiran mencari maklumat, itu sangat perlu ya anak-anak. Sambil-sambil tu saya bebel lah. Jenis aktiviti kelab, dia boleh letak sukan dan rekreasi. Tempoh perakawanan dia start pada Mac betul. So setahun lah. Setahun iaitu 1 Mac 2020 sehingga
Februari lah kan. 28 Februari 2021. Tempoh kita nak record ni, maknanya sekarang ni kita nak record apa? Sebulan je kan. 1 Mac sampai 31 Mac. Okey, dan data kumpul awal korang kena kira dekat muka surat 2 lah. Cari assets. Betul tak dengan segala liability yang ada? Yes. Muka surat 2. Oh, bocor. Okey. So, kira punya kira, you akan dapat jawapan lah. Ni nak saya bagi jawapan juga ke? Okey, jangan lupa aset bukan semasa tu kena tolak dengan susut nilai. Susut nilai kat situ, susut nilai terkumpul. Okey. So, dapatlah RM berapa? Boleh? So, kalau saya kira sekejap lah. Sial. Berapa Sekejap, tengah kira. Ni kot 55709. Kalau tak silap saya lah. Tapi apa-apa pun boleh rujuk apa? Muka surat mana tadi? Muka surat page 2. Yang ada kotak-kotak ke bawah tu kan. Kira yang awal dia sebab dia kata awal. Maknanya kira yang March. Okay, 1 March. Surat 2 tengok 1 March. 1 March. Okay, cantik. Next. Jumlah pekerja dan gaji. Awak ada berapa orang bekerja? Awak tulis kat situ. Berapa ramai? So ada 6 orang kan? Okay. Sekejap. Saya masukkan kotak. Pergi kat insert. Tak muncul pula insert ni. Come on. Klik kat table. Ambil 3. Okay. Boleh je buat macam ni. Okay, jumlah pekerja you tengok dekat muka surat 2 lah. Sebab dia ada bagi kan. Kecilkan macam ni. Bilangan. Boleh 1 bawah. Nama dan jawatan. Gaji. Gaji dalam RM. Bila RM tak apalah, ikut je macam kotak kat muka surat 2 tu. Bagilah nama. Saya bagi nama pembantu kaunter tu Osman. Pembantu kaunter. Gaji dia tulis tu 1,100. Okey, yang kedua pembantu kaunter yang kedua Laura. Bagilah nama penuh Laura bin Jidin ke. Boleh. Laura bin Abu ke. Boleh. Cikgu kena senaraikan ke? Seeloknya senaraikan macam ni lah. So kita jelas awak ada berapa orang dan apa gaji dia, apa nama dia. Okay? Okay, so you all type sampailah yang seelok-eloknya 6 orang. Okay, so dah type tu sampai habis. Status club kita buat je lah aktif. Ada juga orang buat selain dia aktif, dia tulis apa meneruskan aktiviti. Macam tu lah. Meneruskan. Okay, nama dan alamat bank. Ada yang tanya saya, alamat bank ni kena buat real ke? Buatlah real kan, dia letak nama alamat rumah kan, tak mana ada bank duduk kat rumah kan. Buat yang real, buat search je, research je Google. Awak duduk kat mana? Awak duduk kat Kuala Pilah. Tulis itu CIMB Kuala Pilah, Maybank Kuala Pilah, Bank Islam Kuala Pilah. Kot lah ada kan. Saya tak tahu, saya tak duduk Kuala Pilah. Okay, so macam kita orang kita ambil Maybank. Alamat Maybank Berhad. So alamat, saya pun buat search ni dalam Bandar Awang 2, Pusat Bandar Awang.
8000 Awang Selangor. Macam itulah. Nombor akaun ni setahu saya lah kena letak my card awak. Berapa? Letaklah. Okey, macam itulah. Tapi apa-apa pun tanya cikgu awak. Cikgu letak my card kita orang ke? Nombor my card korang lah. Akaun belum terima, ada maklumat dia juga dekat muka surat 2 kan. Tak silap saya lah. Muka surat soalan muka surat 4. So ada 2 kan. So tudahlah akaun belum terima. You all kena create lah perniagaan A, B tu siapa. Okay, so masukkan insert. Table macam tadi. Okay. Tarik ke sini. Okay. Sini 2. Letaklah perniagaan apa? Aslam. Perniagaan. Letak je ni saya. Tapi korang kalau letak kat sini Aslam, nanti belakang-belakang tu letak Aslam juga tau. Bukan nama yang letak. Okay, so Aslam. Lepas tu letak apa lagi? You all nak letak B. Letak nama B. Apa dia? Lepas tu perniagaan S dengan T tu pun sama. Letak je. Okay, so kita main letak je. Kita tengok. Okay, dah siap. Apa permintaan dia dah ada. So ABT dah ada, ABB pun dah ada. So jangan tertukar-tukar pula. So basically ni je lah. Siapkan dia. Daripada korang boring-boring tak buat apa kan. Baik korang type siap-siap, print siap-siap. So at least dah kurangkan kecelaruan tu. So checklist korang yang pertama dah buat. Checklist kedua dah buat. Okay. That's all for now. Nanti kita jumpa lagi untuk buat lampiran lain ataupun akaun lain. Bye-bye. Okay, ada yang tanya ataupun ada ramai jugalah yang WhatsApp, ada yang message tepi, PM, DM macam-macam lah dia tanya, bagi kurang macam ni lah. Cikgu nak soft copy template jawapan boleh? Kalau nak template jawapan ataupun soft copy dia kita boleh bagi. Jawapan penuh kita tak boleh bagilah. Sebab ini effort adik-adik. Okey, cara dia macam mana cikgu? Okey, disebabkan pucuk dicerita bulan mendatang. Kita nak tolong adik-adik yang datang. Okey, so kena isi Google Form yang ada dekat bawah ni. Okey, so bawah YouTube posting ni ataupun yang you nampak kat bawah ni akan ada Google Form link dia. So you isi form tu. Simple je, tak susah pun. Klik link dulu lah. Isi sikit maklumat, email address adik, nama adik, sekolah mana, macam tu je kita tanya. And then kita akan bagi satu invitation. Email invitation, you akan dapat satu email. Dah siap isi borang tu, dah submit, you akan dapat satu email invitation untuk masuk Google Classroom. Okay, and then lepas dapat Google Classroom tu, you boleh enjoy lah. Download soft copy yang you nak pakai. Nak pakai soft copy tu macam mana, boleh tengok kita punya video-video. Okay, so saya share how it looks like the Google Classroom. Macam mana nak download dan sebagainya. Okay, sekejap kita share. Okay, lepas adik dapat email invitation tu, adik kena confirmkan. Lepas tu adik terus boleh masuk Classroom. Okay, Google Classroom. You boleh tengok dekat screen kita ada paparan beginilah. So tajuk dia akan keluar kerja kursus SPM 2020. Adik klik link tu. Lepas tu adik pergi kat classwork. Kalau pakai phone dia ada dekat bawah classwork. So you akan nampak lah. Okay, contohnya nak buat hari ni ataupun masa tu adik nak buat tentang lampiran D ataupun lampiran F. So kat sini kami lah klasifikkan D hingga J ada duduk dalam ni. So klik kat situ. Pergi dekat bawah ni. Klik sebelah kanan. Open link in new tab. Gedek dia akan buka. So bila dia buka, you klik kat situ.
Dia akan nampak satu Excel. Macam-macam kan dekat bawah ni macam-macam. Rasa nak buat G, pergi kat G dan sebagainya. So macam mana nak download, pergi dekat sebelah kanan. Ada butang download lah yang arrow ke bawah tu. Sebelah gambar printer. Okay, so you pun tekanlah download kat situ. Okay, so tak susah lah. So itu kemahiran masing-masing lah menggunakan komputer. Saya tak menyangkal lagi anda-anda semua anak-anak yang bijak. Okay, so itu sahaja dari kami yang boleh kami bantu, insyaAllah. So jangan lupa teruskan subscribe kami dan tekan butang loceng tu untuk mendapatkan notification update-update video kami yang akan datang. Okay, jangan lupa subscribe dan share dengan kawan-kawan. Sebab kalau kita share, makin bijaklah kita, insya-Allah. Okay, selamat berjaya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.